Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muallimin Muhammad Syahid bersama rakan penulis bersama Dr. Baidar Muhammad Hassan daripada Fakulti Syariah dan Undang Universiti Sains Islam Malaysia, dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Najib Jaafar daripada Fakulti Pengajian Bahasa Utama Universiti Sains Islam Malaysia. Tajuk kajian yang ingin kami bentangkan pada hari ini adalah kepentingan pengajaran subjek syariah dan pengajian Islam menggunakan bahasa Arab, kajian persepsi pelajar syariah dan undang-undang Universiti Sains Islam Malaysia. Latar belakang kajian, kemahiran bahasa Arab bagi pelajar-pelajar Universiti Sains Islam Malaysia adalah satu perkara yang amat penting. Ia bukan hanya pelajar yang mengambil program pengajian Islam sahaja, tetapi pelajar-pelajar lain di pelbagai fakulti dalam universiti juga perlu memiliki kemahiran bahasa Arab. Ini adalah bagi memastikan kejayaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran atau PNP dapat dicapai. Tahap kemahiran ini akan menjadi penanda aras bagi kejayaan pelajar dalam bidang-bidang yang diambil, khasnya bidang syariah dan pengajian Islam. Adapun objektif kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kepentingan dan kebolehlaksanaan pengajaran dan pembelajaran subjek-subjek syariah dan juga pengajian Islam dalam bahasa Arab di Universiti Sains Islam Malaysia. Sama ada penggunaan bahasa Arab dalam proses PNP di Universiti Sains Islam Malaysia dapat diterima dan relevan untuk dikekalkan ataupun sebaliknya. Berkaitan dengan metodologi kajian ini menggunakan kaedah kajian kuantitatif yang melibatkan seramai 239 pelajar tahun 1 sehingga tahun 5 daripada Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM. Terdapat satu set soal selidik yang mengandungi 6 soalan ditanyakan kepada para responden untuk mengetahui pandangan mereka berkaitan dengan keperluan dan kebolehlaksanaan pengajaran dan pembelajaran subjek syariah dan juga pengajian Islam dengan menggunakan medium bahasa Arab. Responden dipilih menggunakan teknik persempelan rawak dan data akan dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik deskriptif. Adapun hasil kajian yang didapatkan menunjukkan bahawa kajian ini mendapati seramai 69.5% responden mereka berpandangan bahawa pengajaran subjek-subjek syariah dan juga pengajian Islam di USIM adalah perlu. Dan hampir keseluruhan responden iaitu seramai 92.5% bersetuju sebagai universiti peneraju integrasi ilmu nakli dan akli, USIM perlu untuk memartabatkan bahasa Arab di samping bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris sebagai bahasa pengajaran dan pembelajaran, iaitu sebagai medium pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun, terdapat cabaran dalam penggunaan bahasa Arab sebagai medium PNP yang dihadapi oleh kebanyakan pelajar. Dan didapati seramai 63.2% responden mengakui bahawa mereka mengalami kesusahan dalam memahami subjek-subjek syariah dan pengajian Islam jika subjek-subjek ini disampaikan dalam bahasa Arab. Di antara hasil kajian juga mendapati bahawa di antara punca kesukaran yang dialami oleh pelajar dalam memahami subjek yang diajar dalam bahasa Arab adalah disebabkan sikap pelajar yang lebih suka dan mereka merasa selesa jika PNP atau pengajaran pembelajaran dijalankan dalam bahasa selain bahasa Arab, sama ada menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Dan didapati juga majoriti pelajar ataupun hampir
seramai 59.4% responden mereka menyatakan dan bersetuju berkaitan dengan perkara ini. Hasil kajian ini boleh diaplikasikan atau diguna pakai sebagai rujukan oleh penggubal polisi dan juga jawatan kuasa pengurusan tertinggi universiti bagi memastikan bahawa penggunaan medium bahasa Arab dalam pembelajaran dan pengajaran subjek-subjek syariah dan juga pengajian Islam adalah masih relevan dan perlu diteruskan lagi. Ini adalah bagi meneruskan dan memantapkan lagi agenda integrasi ilmu nakli dan akli di Universiti Sains Islam Malaysia. Dan bahasa Arab sebagai medium sumber-sumber rujukan ilmu nakli wajar untuk diberi tumpuan yang lebih besar bagi membolehkan pelajar-pelajar ini memiliki dasar keilmuan yang kuat dalam memahami dan mengaplikasi kedua-dua disiplin ilmu ini. Berkaitan dengan kebaharuan atau keaslian kajian ini mendedahkan punca sebenar masalah dan cabaran yang dihadapi oleh pelajar dan guru atau pensyarah. Terdapat pelbagai isu seperti lemahnya prestasi pelajar dan rendahnya minat mereka dalam subjek syariah dan pengajian Islam tanpa dikenal pasti puncanya. Justru, kajian ini menunjukkan fakta dan punca sebenar, menerusi data dan fakta yang dihimpunkan dari soal selidik serta pandangan atau persepsi pelajar dan juga saranan dan harapan daripada mereka semua. Pelajar mempunyai latar belakang yang cukup untuk memahami subjek-subjek yang diajar dan mereka meyakini pentingnya pembelajaran dan pengajaran dilaksanakan dalam bahasa Arab. Namun, sikap pelajar perlu diubah serta guru atau pensyarah juga perlu memperbaiki cara mengajar dan penyampaian maklumat agar dapat menarik minat pelajar dalam mempelajari subjek yang diambil. Kesimpulan dan saranan, jadi berdasarkan data yang dihimpun daripada hasil soal selidik dan juga cadangan serta harapan para pelajar berkaitan penggunaan bahasa Arab sebagai medium pengajaran dan pembelajaran subjek syariah dan juga pengajian Islam, dapat disimpulkan bahawa polisi yang ditetapkan oleh pihak universiti yang mengekalkan bahasa Arab sebagai medium PNP adalah masih relevan dan dapat diterima oleh pelajar. Ini kerana kesan positif yang ditimbulkan lebih banyak dan kebaikannya dapat dirasakan oleh pelajar itu sendiri. Tentunya, meskipun terdapat kesukaran dan kekangan dalam pelaksanaannya serta pelbagai cabaran dihadapi oleh pelajar, namun perkara ini dianggap cabaran yang biasa dan boleh dihadapi dengan cara meningkatkan serta menambah baik kaedah PNP dan kemudahan proses pengajaran yang sedia ada. Fakta yang menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar lebih memilih penggunaan dui bahasa dalam proses PNP juga perlu diberi perhatian dan perlu mendapat pemantauan sewajarnya dari pihak pengurusan universiti. Ini bagi memastikan polisi universiti berkaitan kaedah dan proses PNP dalam bahasa Arab tetap dapat dikekalkan dan dilaksanakan. Adapun cara dan pendekatan yang diambil perlu dibincangkan bersama di antara pensyarah dan juga pengurusan universiti bagi mendapatkan kaedah yang terbaik. Yang paling penting adalah pelajar dapat meningkatkan kemahiran bahasa Arab dan pada masa yang sama memahami isi kandungan subjek yang diajar. Harapan para pelajar yang mahukan mereka memahami pelajaran dan mendapatkan ilmu pengetahuan perlu diambil perhatian juga. Ini bertujuan agar segala ilmu yang diperolehi semasa di universiti dapat dimanfaatkan untuk pelajar itu sendiri dan juga untuk masyarakat semasa mereka lulus dan mereka menceburi bidang masing-masing. Dengan usaha sama daripada setiap fakulti dalam mewujudkan persekitaran bahasa Arab yang baik serta sokongan padu daripada pihak pengurusan universiti dalam usaha ke arah memperkasakan kemahiran bahasa Arab di kalangan pelajar akan dapat membantu memastikan polisi universiti
yang menjadikan bahasa Arab sebagai medium pengajaran kekal relevan dan perlu diteruskan bagi merealisasikan objektif integrasi ilmu nakli dan akli untuk kebaikan kampus dan warganya secara keseluruhan. Jadi ini adalah kesimpulan daripada kajian kami. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.